المرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله قول المصنف المتعالي. Sifat bagi Rabbi lah. Sifat bagi Rabbi. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu payaqulu, maka berkatalah al-abdu oleh seorang hamba, al-faqiru yang sangat berhajat, ila rahmati rabbih, kepada rahmat Tuhannya. Tuhan hamba, seorang hamba tadi, Tuhan seorang hamba tadi itu al-muta'ali. Abu al-muta'ali ay mutanazzihi an kulli ma la yajuzu alaihi ta'ala. Al-mutanazzihi yang tersucilah an kulli ma, daripada tiap-tiap barang, ini tiap-tiap sifat, la yajuzu yang tiada haruh, tentu tidak dengan makna mustahil, alaihi di atasnya Allah Ta'ala. Mana Tuhannya yang maha tinggi, apa? Yang tersuci daripada tiap-tiap barang, tiap-tiap sifat yang tiada haruh di atasnya Allah Ta'ala. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan kurang Allah Ta'ala, lemah Allah Ta'ala, kurang Allah Ta'ala. Tiap-tiap sifat naqais dia panggil, tiap-tiap sifat yang lemah, yang kurang pada Allah Ta'ala, itu tanazzuh, tersuci Allah Ta'ala. Tidak bersifat Allah Ta'ala dengan demikian itu sifat-sifat. Wa qala fi syarhil husnil hasini, dan telah berkatalah, siapa dia kata ni? Siapa dia kata? Tak tahu siapa kata ni. Wa qala, dan telah berkata oleh muallif lah ni. Wa qala, dan telah berkatalah oleh muallif, oleh pengarang kitab, fi syarhil husnil hasini, dalam syarah bagi kitab Husnil Hasini.
Ayat kata mana ni maqalul qaul bagi qala. Wa yumkinu dan boleh. Tu. Boleh juga ayakuna oleh bahawa adalah ia al-muta'ali tu bimaknal muni'i. Tu. Jadi al-muta'ali itu katanya dalam kitab Syarhil Husnil Hasini, boleh juga makna al-muta'ali dengan makna al-muni'i. Nah. Maknanya yang terteguh. Tu, yang terteguh. Apa makna yang terteguh? Wahwa dan ia al-muni'u. Yang terteguh ni allazi yamtani'u wusulu ilaihi. Yang tertegahlah oleh sampai kepadanya, kepada allazi. Mana Allah Ta'ala ni ialah zat yang tertegahlah. Nah, tu oleh sampai kepadanya, kepada zat Allah Ta'ala. Maknanya wusulul hissi itu tertegah. Tu tak nafi ada wusulul maknawi. Mana? Seperti yang dibahas dalam kitab-kitab tasawuf. Nah, orang tasawuf kata wusulu ilallah, wusulul qalbi ilallah, sampai hati kepada Allah. Apa makna sampai hati kepada Allah? Yakni dengan makna hati dia nafah demi nafah. Nah, tu nyawa demi nyawa, detik demi detik, saat demi saat, tak putus senantiasa musyahadahkan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana musyahadahkan Allah Ta'ala? Yang ni musyahadahkan segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Setiap yang dia lihat dengan mata kepala, maka mata hatinya tak luput ingat pada Allah Ta'ala. Tu seperti kata orang tasawuf, ma ra'aitu syai'an wa ra'aitu Allah fih. Tidak melihatlah olehku dengan mata kepala akan sesuatu perkara daripada makhluk ni, wa ra'aitu Allah fih, melainkan pastilah hati aku tu melihatlah. Ra'a yang kedua tu ra'a basirah. Ra'a yang pertama tu ra'a basar. Nah, tidaklah mata kepalaku melihat akan makhluk, melainkan hatiku memandang akan Allah. Apa? Yang Allah Ta'ala yang memperbuat akan makhluk tu. Maka ketika tu hati seorang yang sampai ke tahap tu, orang panggil arifu billah, orang yang mengenal dengan Allah Ta'ala. Maka hati seorang yang seperti itulah dalam istilah orang tasawuf dikatakan wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Apa? Sampai hati dia kepada Allah Ta'ala. Tu ingatan dia tu nafah demi nafah tak luput dengan Allah Ta'ala. Tu tak ada puyah, tak ada tika, tak ada masa kau orang panggil dia luput ingatan daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Macam kita ni tak ada masa, tak ada puyah, tak ada tika kita ingat pada Allah Ta'ala. Hatta dalam semaya hak patut ingat pada Allah Ta'ala kita tak ingat. Itu kita. Orang arif billah ni tak ada masa, tak ada ketika, tak ada saat dia lupa dengan Allah Ta'ala. Nah, senantiasa dia ingat pada Allah Ta'ala. Sehingga ada setengah-setengah orang arif billah dengan ekstrimnya, dengan syadidnya, dia kata kalau aku luput satu nafas saja daripada ingat pada Allah Ta'ala, nescaya aku hukumkan dia aku kupu tu. Kupu. Tapi kupu itu bukan kupu yang tikak lah. Nah, kupu nikmat lah. Nah, mana lupa pada Allah Ta'ala satu saat tu dikupu-kupu, dihukum kupu atas diri dia. Tu. Karena tingginya martabat mereka tu. Adapun wusulul hissi sampai tubuh, itu yamtani'u, tertegah. Jadi Allah Ta'ala tu zat allazi yamtani'ul wusulu ilaihi. Zat yang tertegahlah oleh sampai kepadanya, kepada allazi tu. Yakni pada Allah Ta'ala. Nah. Jadi al-muta'ali boleh dengan makna tersuci daripada tiap-tiap sifat yang tiada harus di atas Allah Ta'ala. Boleh juga dengan makna yang tertegah oleh sampai secara hissi kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaji tasawuf tapi dia duk pegang kata sampai tubuh hingga menyatu dengan Allah Ta'ala, tubuh dia masuk Allah Ta'ala dalam tubuh dia, hulul dia panggil, ittihad. Dengan dipahamikan makna selain daripada makna orang-orang tasawuf maka kafir dia kata, kafir lah dia dah. Zindik dia kata. Habis.
Wa yastahilul wusulu ladaihi, dan tentu tidaklah oleh sampai kepadanya, nah, pada zatnya, zat allazi tu tentu tidak. Tak boleh nak sapa orang panggil secara hissi kepada zat Allah Taala. Karena zat Allah Taala tu tidak bertempat. Nah, tidak seperti jirim, tidak seperti arak, tidak orang panggil sebagaimana kejadian makhluk ni. Dia tu khilafuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi dia akan segala yang baharu. Segala yang baharu tu begitu begini dia tak laku. Faham boleh siapa? Tak boleh. Kalau kita kata siapa di pondok, boleh kerana pondok pun berjiring, kita pun berjiring. Nah, tu siapa di tempat mana-mana boleh lah, kerana orang panggil kita tu dua tempat tu orang panggil berjiring, kita dengan dia tu berjiring. Allah Ta'ala dia tidak berjiring, maka bagaimana nak boleh siapa tubuh kita di tubuh dia, di zat dia? Tak boleh, kerana zat dia bukan tubuh. Nah, macam kita zat kita pun zat, tubuh pun tubuh. Nah, zat pun zat, jirim pun jirim. Gitu. Tu habis. Wa yajuzu, dan haruhlah hadfu, oleh menghazaf, membuang ya'ihi, nyo muta'ali tu boleh. Kita nak buang ya pada muta'ali tu boleh, tak ada apa. Sah-sah saja. Tu. Kenapa haruh? Ala kerana ma quri'a, barang dibacakan fil mutawatiri, pada bacaan yang mutawatir. Waslan, hal kada'e wasaka, wa waqfan, dan hal kada'e wakah ke, boleh berlaku. Muta'ali boleh, muta'ali boleh, nak buai ya boleh, tak buai pun boleh. Hal kada'e wakah ke wasa boleh berlaku, tak ada masalah apa tu. Nah, alaiha intaha, habislah suk perkataan dalam kitab Syarah Husnil Hasini. Wa huwa, dan ia al-muta'ali ni min asma'ihi ta'ala al-husna, ialah setengah daripada segala nama-namanya Allah Ta'ala al-husna, yang baik. Tu kerana nama-nama Allah Ta'ala tu termasuk daripada perkara yang orang panggil apa? Perkara yang tauqifiyah, terhenti di atas apa yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu walillahil asmaul husna, sabai adalah bagi Allah Ta'ala tu beberapa nama-nama yang baik. Maka salah satu daripada namanya ialah al-muta'ali. Apa? Iaitu yang tersuci Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sifat yang tiada haruh di atasnya Allah Ta'ala, atau dengan makna yang tertegahlah oleh sampai secara hissi kepadanya Allah Ta'ala, dan tentu tidak sampai secara hissi pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ba'du, dan wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, fayaqulu, maka lagi berkata al-abdul faqiru, oleh hamba yang berhajat, yang sangat berhajat, yang banyak berhajat, ila rahmati rabbihi al-muta'ali, kepada rahmat Tuhannya, Tuhan hamba al-muta'ali, yang maha tinggi, dengan makna yang tersuci daripada tiap-tiap barang yang tidak haruh, dan yang tertegahlah oleh sampai kepadanya secara hissi. Siapa hamba ni? Tu. Muhammadu bin Syafi'i Al-Fadaliyu Asy-Syafi'iyyu. Tu hamba di sininya ialah namanya Muhammad, anak laki-laki bagi seorang bapa yang bernama Syafi'i. Al-Fadaliyu, yang dinisbahkan pada kampung Fadali. Asy-Syafi'iyyu, yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i hak mula-mula tu nama ayah dia tu. Yang dia waktu kaya Nah, Syafi'i tu ayah dia. Syafi'iyyu yang kedua tu nisbah kepada mazhab fiqh dia. Apa dia kata ni? Ni maqalul qaul. Kita baca dulu sikit. Qad sa'alani ba'dul ikhwani. Ni maqalul qaul bagi yaqulu tu. Maqalul qaul bagi yaqulu. Qad, sesungguhnya, sa'alani, telah meminta akan daku. Siapa minta tu fa'il bagi sa'ala,
ba'dul ikhwani, oleh sebahagian daripada saudara. Saudara di sini dengan makna saudara fiddi. Nah, tuh ikhwah ni yang banyak. Nah, nak kita dalam Nahdlatul Ulama ni diajar kita ni saudara ni ada 3. Nah, mana? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Saudara seagama Islam, itulah orang panggil yang paling tinggi ikatan persaudaraannya. Ukhuwah wataniyah, saudara senegara, saudara sebangsa, saudara setanah air, orang panggil ukhuwah wataniyah. Dan ukhuwah basyariyah, saudara sekemanusiaan. Walaupun dia bukan agama sekali dengan kita, walaupun dia bukan senegara dengan kita, tapi tetaplah orang panggil dia tu saudara kita, sama-sama anak beranak, cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Itu dah. Tuh telah meminta akan daku oleh sebahagian daripada saudara. Minta gapo tu maf'ul yang kedua. Maf'ul tsani bagi salah tu. Meminta an u'allifa risalatan. Tuh. Meminta akan daku oleh sebahagian saudara. Minta gapo? Maf'ul yang kedua bagi salah, an u'allifa, akan bahawa aku tuliskan. Tulis berapa? Risalatan, akan satu surat kiriman. Akan satu surat kiriman. Risalah ni makna surat kiriman lah. Tuh beberapa lembaran kertas yang sedikit tapi mengandungi faedah yang sangat besar. Lagi kita akan baca syarah dalam itu nanti banyak tuh. Tuh. Risalah ni cara berapa? Fit tauhidi ay kainatan fit tauhidi. Adalah ia risalah beberapa lembaran kertas yang sedikit tapi mengandungi faedah yang sangat besar ni. Kainatan adalah ia fit tauhidi ay fi bayani ilmi tauhidi, pada menyatakan, pada menerangkan ilmu tauhid. Jadi kita ni nak nyata ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, bila begitu fa'ajabtuhu, maka aku memperkenankan akan dia, akan soal tadi tu. Akan permintaan tu ila zalika, kepada demikian itu menulis ai ta'lif. Ila zalika ta'lifi. Tu aku pun kenal lah, aku terima lah. Dia mau duk minta kat aku, boleh juga. Tu. Jadi dia tulis tu bukan saja ngajar tulis, ada orang minta. Dah. Gitu juga Syekh Ibrahim Baijuri pun dia syarah tu bukan sengaja syarah, tok guru dia pula minta. Tu anak murid minta tok guru suruh tulis kitab tauhid. Lepas tu tok guru pula suruh anak murid syarah kitab hak dia tulis. Tu biasa zaman dulu. Zaman kita lah ni malah. Dari sini. Tu kau kan nampak tak? Tak ada tak mau ya anak hijau tu. Fa'ajabtuhu, maka aku perkenankan akan dia, akan soal, akan mintakan daripada ba'dul ikhwah tadi, ba'dul ikhwani, sebahagian daripada saudara. Ila zalika, kepada demikian itu taklif. Aku perkenan itu hal. Nahian, hal keadaannya menujulah olehku. Nahian. Tu hal keadaan menujulah, akunya menujulah nahwal allamati Syekh Sanusi, akan seumpama kitab yang ditulis bagi yang bersangatan alih Syekh Sanusi. Pada pihak mana aku tuju? Akan seumpama kitab yang dikarang oleh Syekh Sanusi fi takriril barahini, dalam menghuraikan segala dalil-dalil, hujah-hujah.
Tu. Nah, dalam bab menghuraikan hujah-hujah, dalil-dalil, burhan, segala hujah-hujah, barahin tu. Nah, segala burhan-burhan, segala hujah-hujah. Aku tiru orang panggil Syekh Ibrahim Sanusi. Syekh apa? Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nah, dah. Tu. Cumanya ghaira anni. Tu. Ghaira anni, melainkan bahawasanya aku, ini akan tetapinya aku. Gitulah. Ghaira anni, melainkan bahawasanya aku, ini akan tetapinya aku. Ataitu, membawa datanglah olehku bidalili, dengan dalil tu bijani bil madluli, di tepi benda hak ditunjuk oleh dalil. Madlul ni benda hak ditunjuk oleh dalil. Nah, dia ada dalil, ada madlul, nah, ada dal, dilalah. Nah, tu. Dah. Gapa dia dalil? Benda hak mungkin dengan sebab kita tengok dia dengan betulnya sampai pada benda hak ditutup pada khabar. Itu dia panggil dalil. Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nadhari bihi ila matlubi khabari. Itu dia panggil dalil. Tu supaya kita tengok api tu ataupun asak tu. Nah, asak tu dalil. Asak tu dalil yang menunjukkan atas apa? Adanya api di situ. Api tu madlul. Nah, hak kita reti kata kebakaran berlaku di situ, itu dia panggil dilalah, pengertian. Nah, tu. Tu. Nah, jadi katanya Syekh Muhammad Al-Fadhali, dia kata, aku tirulah seumpama Syekh Sanusi, cumanya ghaira anni, melainkan bahawasanya aku, ini akan tetapinya aku, hak aku beza dengan Syekh Sanusinya lagu mana? Ataitu, membawa datanglah olehku bidalili, dengan dalil tu bijani bil madluli, di tepi, di pihak bagi benda hak ditunjuk oleh dalil madlul. Kalau Syekh Sanusi tu dia buat mari dalil belakang. Ingat baca dak bawamu kata satu. Nah, Sanusi. Nah, ada satu Sanusi. Luluh tak luluh apa pergi aku tak cara dah. Salah ke Hamdi ya. Nah, Hamdi tak baca. Ni. Tu salah ke abang Ustaz Khidr tak baca mana. Nah. Tu Sanusi, Imam Sanusi awak mari sifat dulu, bawa air dalil. Tapi Syekh Muhammad Fadhali awak mari sifat dalil. Itu nak ayat gitu je tu. Nah. Satunya beza dia dengan Imam Sanusinya, awak mari selalu dalil. Mengiringi dengan sifat madlul tu sifat lah. Nah, awak mari selalu dalil. Wazidtuhu, ni atah pada kata ataitu. Tu atah pada kata ataitu. Ghaira anni, melainkan bahawasanya aku, ini akan tetapinya aku, zidtuhu, menambahlah olehku akan dia dalil. Aku tambah lagi. Melebihi daripada hak Syekh Sanusi tu. Aku tambah lagi kata. Sebab apa tambah? Taudihan. Kerana nak menyatakan, li ajli taudihi, kerana dijadikan sebagai penerangan, li ilmi, bagi pengetahuan. Sebab apa tu tambah lagi? Dalil sebagai nak menerangkan bagi ilmu pengetahuan, bi kusurin, sababiyah, dengan sebab kurenya. Kurang apa? Bikusurin ai fahmi, dengan sebab kurenya faham hazat talibi, ini penuntut ilmu. As-sa'il tadi, at-talibi itu ba'dul ikhwah tadi lah. Orang hak minta dengan dia nak suruh tulis kitab tauhid tu. Orang tu ya kurang faham sikit, payah nak faham. Jadi kerana tu Syekh Muhammad Fadhali, alhamdulillah. Tu. Dia menambahkan lagi orang panggil penerangan atas dalil tu, supaya orang hak minta dengan dia, talik pelajar hak minta dengan dia, hak payah faham tu, mudah nak faham dalil-dalil bagi tiap-tiap sifat madlul tadi tu. Habis situ.
Fajaat kita tinggal dulu. Tu cerita dia nya. Baru kita tahu apa yang tulis kitab ni. Ada orang minta. Bukan sengaja-sengaja tulis. Nah. Qala Syekh Ibrahim Al-Baijuri, qauluhu qaulul musannifi Muhammadu. Muhammad tu huwa ialah Muhammad di sini ismu syekhi, nama bagi syekh, nama untuk guru dia. Yang waktu kan Muhammad depan itu tu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ni nama Muhammad sini Muhammad guru dia. Wa huwa dan ia syekh ni badal, jadi badal bagi al-abdu. Tu dah. Jadi badal bagi al-abdu. Au atfu bayanin, atau jadi atah bayan. Boleh ke tak? Karena tiap-tiap jadi badal tu boleh jadi atah bayan. Nah. Kenapa? Binaan, kerana dibinakan ala ma ushtuhira, kerana dibinakan di atas barang yang dimasyhurkan. Apa barang yang dimasyhur? Bayan pada kata ma. Min anna'tal ma'rifati, daripada bahawasanya na'at bagi isi ma'rifah. Tu mana na'at? Al-abdu tu na'at. Al-ma'rifati isi ma'rifah tu Muhammad. Tu na'at bagi isi ma'rifah tu idza taqaddama, apabila didahulukan akan dia, akan na'at tu. Kayak al-abdu tu sebut dulu dah. Sebut dulu. Belum daripada sebut Muhammad tu, sebut dulu orang panggil al-abdu. Al-abdu tu na'at bagi isi ma'rifah ini Muhammad. Idza taqaddama, apabila didahulukan dia na'at bagi isi ma'rifah itu abdu alaiha alal ma'rifati. Dah. Bila didahulukan orang panggil na'at bagi isi ma'rifah di atas isi ma'rifah tu riba bihasabil awamili, maka dii'raqkan dia dengan sekira-kira awamil hak masuk. Riba nescaya dii'raqkan. Tu jawab bagi idza tu. Nescaya dii'raqkan dia bihasabil awamili, dengan sekira-kira awamil. Ame-ame dia. Tu. Wa uriba, dan dii'raqkan dia ma'rifah tu. Ngejnahmu pula dah sini. Dan dii'raqkan dia isim ma'rifah tu. I'raq apa? Hiya badalan, ialah menjadi badal. Au atfa bayanin, atau menjadikan dia atah bayan. Bi khilafi, hal keadaan menyalahilah ia na'tin nakirati, bagi na'at isim nakirah. Tu. Kalau al-abdu tu na'at bagi isim nakirah, ya tak lagu tu. Lepas tu lagu mana? Fa inna, ni kaedah ni. Fa innahu tafri' pada kata bi khilafi. Fa innahu, maka bahawasanya na'at isim nakirah ni. Fa innahu fa innan na'ta. Fa innahu fa innan na'tan nakirati. Maka bahawasanya na'at bagi isim nakirah ni, idza taqaddama alaihi, apabila terdahululah ia na'at di atasnya, di atas isim nakirah, yunsabu alal hali, dinasabkan dia. Tu. Dinasabkan dia na'at tu alal hali, i'raq jadi ha. Tu. I'raq jadi hal muqaddam. Wa tu'rabu, dan di-i'raqkan dia nakirah tu. Wa tu'rabu hiya, dan di-i'raqkan dia, dan engkau i'raqkan dia nakirah tu bihasabil awamili, dengan sekira-kira amil juga. Tapi na'at tadi tu jadi hal, dinasabkan di atas, i'raq jadi hal muqaddam. Gitu. Tu. Habislah. Wa yasihu, dan boleh juga an yakuna, oleh bahawa adalah ia Muhammadun tu jadi guana khabaran, jadi khabar li mubtada'in mahzufin, bagi mubtada' yang dibuat. Boleh. Kita nak kata Muhammadu tu jadi mubtada', menjadi khabar bagi mubtada' yang dimahzuf. Boleh ke tak?
Lagi tak ke depan tu takdir dia. Nah. Au maf'ulan, atau nak i'rab Muhammad tu jadi maf'ul boleh. Maf'ul li fi'lil mahzufi. Boleh. Maf'ul bagi fi'il yang dihazaf. Tuh. Aduh. Fal jumlatu, maka bermula jumlah musta'nafatun. Jumlah musta'nafah, jumlah isti'nah itulah. Fal jumlatu, maka jumlah musta'nafatun isti'nafan bayaniyan. Tuh. Jadi jumlah hak dihazah dibuang tu jadi jumlah musta'nafah. Sebagai isti'naf bayaniyan. Gitu deh. Bukan. Jumlah ni, jumlah Muhammad ke apa semua sekali tu orang panggil jumlah musta'nafah. Jadi jumlah musta'nafah tapi isti'naf bayaniyah. Lagu mana? Bimakna annaha, dengan makna bahawasanya jumlah ni waqi'atun, jatuhlah ia fi jawabi soalin muqaddarin, jatuh pada tepat jawab bagi soal yang ditakdirkan. Seolah-olahnya ada orang panggil soalan tu sebelum Muhammad tu. Ada soalan. Jadi Muhammadu bin Syafi'i al-Fadaliyu asy-Syafi'i tu jadi jumlah musta'nafah, isti'nah bayaniyah. Nak menyata ke apa? Nak menyata bagi soal yang ditakdir. Jadi jumlah ni seolah-olahnya jatuh pada tepat jawab bagi soal yang ditakdir bagi. Waqi'atun fi jawabi soalin muqaddarin. Lagu mana? Faka'annahu, seperti bahawasanya, yakni seolah-olahnya. Faka'annahu, maka seolah-olahnya kila dikatakan. Faka'annahu, faka'annal musannif lah. Maka seperti bahawasanya musannif, yakni seolah-olahnya musannif itu kila dikatakan ailahu baginya, bagi musannif. Seolah-olahnya orang kata ke musannif. Ya, orang kata mana? Man hadzal abdul fakiru? Tengok. Apa tak? Siapakah ini hamba yang bersangat hajat kepada Allah Ta'ala ni? Seolah-olahnya gitulah. Soal yang ditakdir. Tak ada dalam tu. Ini sekira-kira i'rab dah ada ni. Iza sahal makna sahal i'rab. Faqala, maka jawab oleh musannif ai fil jawab. Faqala ai fil jawabi. Faqala al musannifu fil jawabi. Dia jawab huwa Muhammadun. Boleh tak? Tu. Itu orang panggil apa? Khabar bagi mubtada yang dimahzuf. Mana? Huwa itulah takdir. Bermula ia hamba yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Yang mu tanya tu siapa tu? Ialah Muhammad. Itu orang panggil i'rab jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Au a'ni Muhammadan. Itu orang panggil jadi maf'ul bagi fi'il yang dimahzuf. Faham tak? Tu bila orang tanya man hadzal abdul fakiru, siapakah ini hamba yang sangat berhajat pada Allah Ta'ala ni? Faqala al musannifu fil jawab, maka jawablah oleh musannifnya a'ni, menghendakilah olehku tu akan hamba yang sangat berhajat pada Allah Ta'ala tu Muhammadan, akan Muhammad. Masalan ai umassilu laka masalan, aku buat contoh bagi engkau akan sebagai contohnya. Ikut mung lah. Nak i'rab jadi gapo tu boleh belaka lah kalau sah makna dia. Tak ada apa sekali. Wa qauluhu, dan bermula perkataan bagi musannif ibnu tu sifatun, i'rabnya jadi sifat li Muhammadin, sifat bagi Muhammad. Jadi Muhammadu bin Syafi'i, Muhammad mana? Yang anak laki-laki bagi Syafi'i. Itu. Tu Muhammad yang anak laki-laki bagi Syafi'i. Jadi sifat bagi Muhammad. Tu. Jadi i'rab jadi sifat tu bagi Muhammad. Ibnu tu. Kata sifat tu ala kullin min aujahil i'rabis salasati. Daripada tiap-tiap daripada beberapa wajah i'rab yang tiga.
Tu. Dia tak menyata wajah i'rab yang tiga tu. Dah, ada menyata tak? Tak ada. Wa hadhihi lafzatu, dan bermula ini lafaz ibnu ni, tursamu, ditulislah ia biduni alifin, dengan ketiadaan alif. Ni cara nak menulis pula. Bin ibnu ni kalau kita nak tulis itu, nah, dia dituliskan dia tu dengan tidak ada alif. Tapi tak ada alif tu bisyartin. Bisyarti, dengan syarat. Mana pertamanya syarat? Antaqa'a baina alamaini muzakkaraini, bahawa jatuhlah ia ibnu tu di antara dua isim alam yang muzakkar kedua-duanya. Macam ni, Muhammad tu isim alam, Syafi'i pun isim alam, muzakkar kedua-dua. Kalau gitu ibnu tu tulis dengan tak ada alif, tak ada alif. Tulis bonung ya. Nah. Tu syarat pertama. Syarat yang keduanya wa an yakuna, bahawa adalah asani. Mana? Yang asani asy-Syafi'i tu. Yang kedua tu aban lil awali, bapak sengoti bagi hak pertama. Jangan bapak lolok-lolok jangan. Jadi bapak sengotilah, bapak asli dia. Nah, ayah dia sungguh. Itu. Jadi kalau Muhammad tu tiba-tibanya bin tu tidak bin bapak sungguh. Kalau gitu tulis dia dengan alif. Jadi nak cek kata bapak sungguh tak bapak sungguh, tengok. Nah, ada alif tak ada alif. Kalau Muhammad ibnu, tak ada alif ni, bapak lolok kau ni. Nah. Itulah gitu. Sebab syarat dia. Syarat dianya tu tulis dengan tak ada alif tu. Yang keduanya wa an yakuna tsani, bahawa adalah yang kedua. Mana yang kedua? Asy-Syafi'i tu aban lil awali, ialah jadi bapak bagi yang pertama. Iaitu bapak sungoti. Bapak kandung lah kita kata. Tu yang kedua syaratnya. Wa an yakuna, bahawa adalah ia ibnu tu, tulis dengan tak ada alif ibnu ni, fi wasati satrin, gitu dah. Fi wasati satrin. Ibnu tu hendaklah ada ia tu duduk di tengah baris, au akhirihi, atau di akhir baris. Tu. Jadi kalau dia duduk di mula-mula, kena buah alif lah. Nah, Ibnu Mulaqin, itu ada alif tu. Nah, Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Duduk mula-mula tu. Nah, syarat nak tulis kata tak ada alif ni, mestilah ibnu tu duduk di tengah-tengah tulisan atau di akhir tulisan. Macam ni duduk di akhir ni. Nampak tak? Muhammadu benu Asy-Syafi'i duduk bawah dah tadi. Jadi tak ada alif. Kalau start mula-mula tu orang panggil Ibnu Syafi'i, kena buat alif. Kena buat alif. Itu cara nak menulis tu. Tak ada apa sekali tapi penting juga. Kerana kita ni kurang sikitlah imla' ni. Kadang-kadang salah itu gini. Sebenarnya ilmu imla' ni khusus. Ilmu imla' ni ada ilmu khusus. Cara menulis. Nak buh hamzah, tak buh hamzah ke apa semua sekali. Itu kena belajar suku lah tu. Jarang sikit lah di pondoknya. Ada tapi jarang. Banyaknya di sekolah Arab. Sekolah Arab biasa mengajar imla' ni. Kerana dia menulis kan. Dia menulis. Biasa pondok dia tak menulis dah. Dia akan ngaji, sengaja ngaji. Itu. Jadi menulis tu kurang sikit. Bila suruh menulis, banyak salah imla' tak ada hal lah. Tu tak ada hal lah. Yang pentingnya, sikit-sikit tu kita tahu. Jadi ibnu ni kalau tulis di awal, ada alif. Kalau tulis di tengah atau di akhir, tak ada alif. Gitu. Lagi pula, bapak dia tu bapak asli. Baru tak ada alif. Kalau bapak walolak, kena ada alif. Lagi pula, antara ibnu tu mestilah orang panggil isim alam yang muzakkar kedua-duanya. Kalau tidak kena ada alif juga. Gitu dah. Wa qauluhu wa qaulul musannifi asy-Syafi'i. Syafi'i itu ismu walidihi syaikhi. Ialah nama bapak bagi guru, bagi syekh. Tu ayah dia, nama ayah tok guru lah, ayah syekh. Ayah tok guru Syekh Ibrahim Bajuri nama Asy-Syafi'i.
Bukan nisbah kepada mazhab Syafi'i lagi. Qauluhu qaulul musannifi al-fadaliyyu. Huwa ialah al-fadali ni wa ma ba'dahu, dan barang yang kemudian daripada al-fadali mana asy-Syafi'i ni, wasfani ialah dua sifat kedua-duanya li Muhammadin bagi Muhammad, iaitu bagi Syekh Muhammad. Itu bukan sifat bagi Syafi'i. Sebab tu baca al-fadaliyyu asy-Syafi'iyyu. Kalau sifat bagi Syafi'i baca al-fadaliyyi asy-Syafi'iyyi. Sifat bagi Muhammad. Jadi sebab tu bacanya al-fadaliyyu asy-Syafi'iyyu. Fal awalu, maka yang pertama mana al-fadaliyyu tu nisbatun lil baladil masyhurati, ialah satu nisbah bagi negeri yang sahur, yang masyhur, yang kecoh di Mesir lah, tak kecoh tempat kita, kecoh di Mesir. Bimunyati fadalah. Tu di satu tempat yang bernama Fadalah. Tu. Jadi negeri yang masyhur yang dinamakan dengan Fadalah. Jadi ambil sempurna dia tu asal daripada Fadalah, muhafazah Fadalah, maka digelarkan dia Fadaliyyu. Wasani, dan yang keduanya asy-Syafi'iyyu itulah. Wasani itu asy-Syafi'iyyu nisbatun ialah dinisbahkan ila imamil a'immati, imam bagi para imam, Abi Abdillah, kunyah dia Abu Abdullah, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Muhammad anak laki-laki bagi ayahnya nama Idris, asy-Syafi'iyyu. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kita lah. Itu. Habis itu kemudiannya nanti kita sambung pula qauluhu qaulul musannifi sa'alani wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.